Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni. Kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Mengkaji bukan untuk merendahkan tetapi demi kebenaran dan keyakinan oleh Ustaz Zulkhairi Muhammad Nuh. Jadi kita masuk kisah yang ke-13 ni. Kisah pemberontakan Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Kisah ke-13 ni kisah pemberontakan Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Okey, pendahuluannya. Nama penuh beliau ialah Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Tu nama Abu Sufyan lah. Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Beberapa tulisan dalam kitab-kitab sejarah sudah merekodkan Abu Sufyan radhiyallahu anhu ni menghasut Ali radhiyallahu anhu untuk menentang perlatikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ceritalah ni. Sebagai khalifah. Seorang penulis novel di Malaysia. Novel ni cik ni. Tapi dia nama dia. Boleh merujuk buku Khalifah-Khalifah yang benar tulisan Pak Latif Talib. Dah. Khalifah-Khalifah yang benar buku dia, nama dia. Tulisan ni Pak Latif Talib. Penulis novel. Dia banyak buat novel sejarah Islam dah. Ada kontroversi lah. Ustaz-ustaz amal kritik ikut. Pas Dr. Abu, ustaz-ustaz ada ahli hadis agak kritik. Sumber dia cap pegau lah. Dia buat macam novel dah. Kadang-kadang benda yang melibatkan Allah dan Rasul, Nabi pun buat macam novel. Jadi kritik itu banyak lah berlaku dah. Okey, tak apalah. Seorang penulis novel di Malaysia meletakkan maklumat ini kononnya untuk merebut jawatan khalifah daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, nak berebut dengan Abu Bakar. Maklumat ini ada dinyatakan dalam At-Tabari 310 Hijrah dan kitab sejarah lain ada. Mungkin tak ada langsung dalam tarikh Tabari lah. Al-Umam wal Muluk dia. Okey, sumber kisah tarikh Al-Umam wal Muluk oleh At-Tabari ya. Ibn Hal berkata Abu Sufyan radhiyallahu anhu berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, kenapa perkara ini boleh berlaku sedangkan orang Quraisy masih hidup? Demi Allah, jika saya mahu, saya akan penuhkan medan ini dengan kuda-kuda dan lelaki-lelaki. Ali radhiyallahu anhu berkata, wahai Abu Sufyan, sudah lama kamu memusuhi Islam dan penganutnya, namun Islam tidak pernah terjejas. Sesungguhnya kami mendapati Abu Bakar radhiyallahu anhu memang berkelayakan. Kita nak menuduh Abu Sufyan macam Ali Najuh lah. Sokong Abu Bakar. At-Tabari mengemukakan 4 riwayat berbeza-beza tentang kemarahan Abu Sufyan. Berikut ialah 3 riwayat yang terus diterjemahkan demi meringkaskan perbincangan. Bahasa Arab tu panjang pula dah. Pertama dia, Muhammad bin Uthman Al-Thaqafi melaporkan kepada kami bahawa Umayyah bin Khalid melapor kepada kami bahawa Hamad bin Salamah melapor kepada kami daripada Thabit. Apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, Abu Sufyan radhiyallahu anhu berkata, apa yang ada dengan keturunan Abu Bakar? Dia hanya keturunan Abdul Manaf. Berapa orang mengatakan pada beliau, sesungguhnya beliau melantik anak kamu diberikan jawatan. Abu Sufyan menjawab, jika begitu sambunglah hubungan. Kalau lantik dia, anak dia Muawiyah dia nak. Siapa hubungan? Itu satu riwayat. Okay, riwayat kedua, saya At-Tabari meriwayatkan daripada Hisham. Kata beliau, Awanah melaporkan kepada saya bahawa apabila manusia berkumpul untuk memberikan bai'ah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Sufyan radhiyallahu anhu datang sambil berkata, demi Allah, saya hanya melihat debu di udara mampu dibersihkan dengan hujan darah saja. Maksudnya, perih ni. Wahai keluarga Abdul Manaf, siapa Abu Bakar untuk mengatur urusan kamu ni? Di mana dua orang yang lemah? Di mana dua orang yang hina? Ali dan Al-Abbas. Dah. Baki keturunan lah. Dia ni keturunan dekat lah Ali dan Abbas ni. Bila berkata lagi, wahai bapa Hasan, hulurkanlah tanganmu. Ali lah. Saya memberikan bai'ah kepada kamu. Ali radhiyallahu anhu enggan melakukannya. Awak cerita lah tak? Dia kata Muawiyah tak si Abu Sufyan, keluarga Abu Sufyan Muawiyah ni lawan Ali. Ni sokong pun tak dah. Tak apalah. Yang ketiga, Abu Sufyan radhiyallahu kemudian bersyair, nama Ali radhiyallahu menjauhkan diri daripadanya. Saya berkata, demi Allah kamu hanya menghendaki fitnah. Dan demi Allah kamu sudah lama hidup dengan musuh Islam. Kami tidak perlukan nasihat kamu. Yang keempat, kisah keempat. Hisham bin Muhammad berkata, Abu Muhammad Al-Qurashi melaporkan pada saya bahawa apabila Abu Bakar radhiyallahu dilantik menjadi khalifah, Abu Sufyan radhiyallahu berkata kepada Ali radhiyallahu dan Al-Abbas radhiyallahu, kamu merupakan orang yang terhina seraya mengungkapkan satu syair. Terhina tu sebabnya
Tidak lantik khalifah lah, lantik Abu Bakar je lantik. Okey, keterangan dan hujah tentang riwayat di atas. Muhammad bin Tahir Al-Barzanji. Dia ni. Muhammad bin Tahir Al-Barzanji. Iaitu Syekh Barzanji juga ada mempertahankan Muawiyah radhiyallahu dalam tulisan beliau Hakikah Muawiyah radhiyallahu. Syekh Barzanji pun sokong juga lah, bukan pengarang kitab Barzanji tu ni rasa ni modern ni. Muhammad bin Tahir Al-Barzanji dan Muhammad Subhi Hasan Halaq. Muhammad Subhi Hasan Halaq ni siapa dia? Rujuk berita Syekh di laman Syamilah.ws lah, program Syamilah, Pertabah Syamilah. Muhammad Subhi Hasan Halaq ada. Jadi Syekh Muhammad Tahir bin At-Tahir Al-Barzanji dan Muhammad Subhi Hasan Halaq, dua orang ulama ni, melakukan kajian terhadap penulisan Tabari dalam tarikhnya. Ini macam tahqiq kitab kan. Mereka membahagikan kitab tersebut kepada 4 bahagian. Kita maksudnya buat kajian lah, buat tesis ke apa tahu ni. Mereka bahagi kitab Tarikh Al-Mamluk Syekh Tabari tu dah kepada 4 bahagian. Pertama, sahih bermula jilid 1 hingga 5 tu sahih. Oh gitu dah. Dhaif bermula jilid 6 hingga 8 tu dhaif. Yang ketiga, dhaif al-maskut anhu, tiada komentar, bermula jilid 9 hingga 11 tak ada komentar dah. Dan keempat, sahih wa dhaif wal maskut anhu, bermula jadi jilid 12 hingga 13 dah. Capa habis. Mereka memasukkan keempat-empat riwayat di atas ke dalam bahagian yang dhaif dengan menyatakan sanad yang dhaif dan terdapat keraguan pada matanya teksnya. Jadi hak ni dhaif. Jadi ni ke 8 tu dia hak dhaif saja. Dibagi gitu dah. Sahih ni jilid 1 hingga 5, dhaif jilid 6 hingga 8. Hak ni lah termasuk ni dah. Dhaif wal maskut anhu tidak ada komentar dah. Jilid 9 hingga 11. Lepas tu sahih capa gau, sahih wa dhaif wal maskut anhu bermula 12 hingga 13. Gitulah dia buat gitulah. Jadi pengkajilah Muhammad bin Tahir Al-Barzanji dan Muhammad Subhi Hasan Halaq, dhaif Tarikh At-Tabari, Beirut Darul Ibn Katsir 2007, dhaif Tarikh Abu Bakar As-Siddiq jilid 8 musa 17 hingga 14. Jadi pentahqiq ni macam tahqiq ni juga. Dia kata dhaif ni lah. Mereka masukkan keempat-empat riwayat di atas ke dalam bahagian yang dhaif dengan menyatakan sanad dhaif dan terdapat keraguan pada matanya teksnya. Okey, dalam riwayat pertama, Ibn Har dipertikaikan. Boleh lihat berapa rujukan laman web antaranya damascus.icro.ir, www.alkausar.com, syuara.com, rafiq.net lah. Ini nama rujukan internet lah. Ibn Har dipertikaikan, kemungkinan nama sebenarnya ialah Ubaidullah bin Al-Har Al-Kufi. Sekiranya kita perhatikan pada beberapa tulisan, beliau dikaitkan dengan pendukung Husain radhiyallahu. Dia ni orang hak suku Husain lah, Syiah kali dah. Dan pernah mengungkapkan syair khas untuk meratapi kematian Husain radhiyallahu. Meskipun begitu, beliau juga dikatakan bergabung dan membantu Muawiyah radhiyallahu kecuali dalam perang Siffin. Sekali tu Muawiyah pun dah. Kecuali dalam perang Siffinnya. Dah. Bila ada Ali. Tukar-tukarlah. Hujah paling besar untuk menolak periwayatan beliau ialah beliau tidak menyaksikan kejadian itu dengan matanya sendiri. Nah, lama dah. Dia ni tabi'in gapo dah. Dia benar dah. Maksudnya dia ni masa tu sahabat dah. Tidak mungkinlah dia dengar gapo dah. Okay, dalam riwayat ketiga dan keempat, 2 dan 3 dikedudukan Hisham 214 Hijrah dipertikaikan. Nama beliau ialah Abu Al-Munzir. Ni sama tua, sama mati dengan Imam Asy-Syafi'i lah dah. Jadi Hisham 214 Hijrah dipertikaikan. Nama beliau ialah Abu Al-Munzir Hisham bin Muhammad bin Abi Nadar bin As-Sa'id bin Bishr Al-Kalbi, lebih dikenali sebagai Ibn Al-Kalbi. Ibn Al-Kalbi lah. Az-Zahabi dan As-Siyar, Siyarun A'lam Nubala lah, mengemukakan beberapa pandangan ulama. Antaranya Ad-Daraqutni menganggap beliau seorang yang matruk atau dituduh berdusta lah. Jadi dia tertolak lah, tertuduh berdusta lah. Ibn Asakir mengatakan dia seorang Syiah Rafidah. Ibn Asakir kata dia Syiah Rafidah. Dia tidak boleh dipercayai. Kalbi ni, Ibn Kalbi, Hisham ni lah. Antara kenyataan beliau yang dipertikaikan ialah beliau mengaku sudah menghafaz Al-Quran dalam tempoh 3 hari. Nampak belawak benar 3 hari ngapa dah. Bapanya Muhammad bin As-Saib seorang mufassir. Juga tidak siapa, malah seorang Rafidah juga. Mufassir, guru tafsir Syiah lah Rafidah ni lah. Muhammad bin As-Saib mufassir Syiah dia, Rafidah ni. Gitu.
Rujuk Az-Zahabi Sirah A'lam Malak jilid 8 muka 431. Okey, Ibnu Imad Al-Hambali 1089 Hijrah, wafat 1089 Hijrah, membuat catatan dalam Syadzaratul Zahab mafhumnya. Dan padanya pada tahun 124 Hijrah, Hisham bin Muhammad bin As-Saib Al-Kalbi Al-Akhbari Al-Nasabah, pengarang kitab Al-Jamharah dalam ilmu nasab. Ilmu nasab hebat juga dia lah, Jamharah. Karya beliau melebihi 150 buah dalam sejarah dan perkhabaran. Beliau ialah seorang hafiz dan alim, namun peribatan beliau ditinggalkan. Ada unsur Rafidah, Syiah Rafidahnya. Beliau mengambil peribatan daripada bapaknya, daripada Mujalid bin Sa'id, dan selain mereka berdua. Rujuk Abdul Falah Abdul Hayy bin Ahmad bin Muhammad Al-Akari Al-Hambali Al-Dimashqi. Syaratul Zahab fi Akhbar Man Zahab, Tahqiq Abdul Qadir Al-Arnaud dan Muhammad Mahmud Ar-A'nam. Beirut Darul Ibn Kathir 988 bab sanah 204 Hijrah. Jilid 3 muka 27. Ini kitab dia kenal juga Syaratul Zahab. Okay, bahkan Syiah sendiri mengakui bahawa Hisham merupakan pengikut mereka. Syiah sendiri kata dia adalah pengikut Syiah. Rujuknya kitabnya. Lihat laman web Syiah bersih bahasa Melayu, Syiah Ali wordpress.com lah. Kepeloporan Syiah di bidang ilmu geografi lah. Ia puji ni lah, Hisham Ibn Kalbi lah. Okey, yang kedua dah. Kitabnya Al-Mustadrak, tu riwayat pertama dalam Tarikh Al-Imam Al-Muluk, perbincangan 4 riwayat tu dah. Kitab yang kedua nak bincangnya Al-Mustadrak ala Sahihain oleh Al-Hakim An-Nasaburi, hak cerita pasal riwayat apa? Abu Sufyan ni hasud Ali gitulah dah. Dah. Untuk tidak sokong Abu Bakar lagi itulah cerita dah. Jadi dalam Mustadrak al-Sahihain oleh Al-Hakim An-Nasaburi, Abdullah bin Husain Al-Qadi melaporkan kepada saya di Marwah bahawa Al-Harith bin Abu Usamah melaporkan pada kami bahawa Muhammad bin Sabiq melaporkan pada kami bahawa Malik bin Mighwal melaporkan kepada kami daripada Abu Sya'ta Al-Kindi daripada Murrah Al-Tayyib. Abu Sufyan radhiyallahu berjumpa dengan Ali radhiyallahu dan berkata, demi Allah, jika saya mahu, saya akan penuhkan medan ini dengan kuda-kuda dan lelaki-lelaki. Maksudnya dia nak pergi ada. Ready, sediakan alatan tentera dan juga senjata-senjata lah dah. Ali radhiyallahu berkata, sudah lama kaum musuh Islam dan penganutnya, wahai Abu Sufyan, nama Islam tidak pernah terjejas. Sesungguhnya kami mendapati Abu Bakar radhiyallahu memang berkelayakan. Rujuk Al-Mustadrak kitab Ma'rifat As-Sahabah bab Abu Bakar bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu nombor 4462. Keterangan perbahasan hujah. Abu Sya'ta Al-Kindi majhul, tidak dikenali. Jika dilihat pada beberapa tulisan, beliau dikaitkan dengan pendukung Husain radhiyallahu anhu juga, Syiah juga dah. Adakah ini bermaksud beliau seorang Syiah Rafidah juga? Apalagi Lut bin Abu Mikhnaf Rafidi juga mengambil periwayatan daripada beliau. Jadi Lut Abu Mikhnaf ni memang terkenal Syiah Rafidah. Tok guru dia ni ialah Abu Sya'ta Al-Kindi ni. Dah takut Syiah juga. Gitulah cerita dia. Mestilah Syiah ni belajar untuk guru yang hampir sama dengan dia. Dia ambil riwayat tu guru dia dah. Jadi boleh lihat laman web Syiah www.alkafir.net dah. Okey, lepas tu besarnya riwayat ni juga lemah lah gitu. Okay, yang ketiga ada riwayat kitab yang ketiga lah, cerita pasal cerita yang sama tentang Abu Sufyan ni. Abu Sufyan anak berontak ni lah ceritanya. Yang ketiga Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq. Abu Tahir bin Abi Ahmad Al-Hafiz melaporkan kepada kami bahawa Abu Ghalib melaporkan kepada kami di Baghdad bahawa Abu Qasim Abdul Malik bin Muhammad bin Abdullah bin Bisran Al-Mu'addal melaporkan pada kami bahawa Abu Ali Ahmad bin Fadl bin Abbas bin Khuzaimah melaporkan kepada kami, kata beliau, Abdullah bin Rawh melaporkan kepada kami bahawa Syababah bin Sawar bin Mas'ab melaporkan kepada kami daripada Ziyad bin Abdul Rahman daripada Suwaid bin Ghafalah, kata beliau, Abu Sufyan radhiyallahu masuk menemui Ali radhiyallahu dan Al-Abbas radhiyallahu, lalu berkata, wahai Ali dan kamu wahai Abbas, apa yang berlaku? Ini sedang menghina dan merendahkan kedudukan Quraisy. Demi Allah, jika saya mahu, saya akan penuhkan medan ini dengan kuda-kuda dan lelaki-lelaki. Maksudnya nak merontok apa gaya dah. Saya akan menimbulkan keriuhan di setiap tempat. Ali radhiyallahu berkata kepadanya, tidak, demi Allah, kamu tidak perlu mengumpulkan kuda-kuda dan orang-orang lelaki. Kalau saya tidak melihat Abu Bakar radhiyallahu ada kelebihan, saya tidak akan menyisihkan diri daripadanya. Wahai Abu Sufyan, sungguhnya orang mukmin adalah satu kaum yang saling jujur antara satu sama lain, berkasih sayang.
Meskipun rumah dan diri mereka berjauhan, manakala orang munafik adalah satu kaum yang saling menipu antara satu sama lain. Itu cerita je lah. Okay, keterangan dan perbahasan dan hujah. Seseorang bertanyakan Imam Ahmad tentang Abu Amr Al-Fazari Syababah. Dalam riwayat ni ada dah. Syababah bin Sawar ni lah. Abu Amr Al-Syabari Syababah bin Sawar bin Mus'ab 200 Hijrah ni. Wafat meninggal dunia 200 Hijrah. Beliau berkata, saya meninggalkannya dan tidak menulis periwayatannya daripadanya kerana beliau seorang murji'ah. Ini murji'ah. Malah kemudiannya Imam Ahmad menyatakan beliau pendakwah murji'ah. Bukan murji'ah saja dah. Murji'ah saja entah ada. Pendakwah murji'ah ni jadi tokai kempen ajaran sesat dah. Murji'ah. Islam liberal ada. Rujuk liberalislamweb.net lah. Al-Khatib Baghdadi 392 hingga 463 Hijrah dalam Tarikh Baghdad. Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi Tarikh Baghdad Tahqiq Dr. Bashar Awad Ma'ruf Beirut Darul Gharb Islami 2001 nombor 4792 jilid 10 muka 401 hingga 407. Khatib Baghdadi dalam Tarikh Baghdad menulis beberapa pandangan ulama terhadap Syababah antaranya. Yahya bin Ma'in kata Saduq. Bin Syadid dah kata Saduq dia. Abdul Rahman bin Yusuf bin Kharras Hababah bin Sawar al-Madaini Ahmad bin Hanbal tidak meradainya, beliau Saduq dalam hadis. Yang ketiga Zakaria As-Saji Syababah bin Sawar seorang yang Saduq penyeru kepada Murji'ah. Ahmad bin Hanbal berlepas diri daripadanya. Yang keempat Abu Muslim meriwayatkan daripada ayahnya Ahmad bin Abdullah Syababah bin Sawar Al-Fazari kunyahnya Abu Amr adalah orang Madain thiqah yang Murji'ah. Gitulah. Okay, pandangan Syiah. Seorang penulis Syiah yang bernama Ustaz Muhammad Sulaiman Marzuki dalam karya beliau Kebenaran yang Terpendam. Kitab Syiah ni. Rujuk Muhammad Sulaiman Marzuki Kebenaran yang Terpendam Benten Miftahul Huda tanpa tahu bab ke-9 Abu Sufyan bin Harb jilid 2 muka 40 hingga 49. Jadi buku Indonesia ni dia bebas dah. Syiah kau Kristian kau gapo orang ajar sesat setengah mana pun dia tidak ada tangkapan, tidak ada gapo dah, tidak berkuasa dah. Kita ni raja ni berkuasa dah. Jaga agama ni bukan parti paku. Raja tu kuat tempat kita berkuasa dah. Dia ni Indonesia tak ada, raja tak ada kan. Itu pada presiden ada. Okey. Dia hak kata tak tak ada lah Cina gapo, tapi kita tengok agama baik tempat kita jaga agama Islam tu tak. Tempat dia dengan Islam liberal dengan Syiah pelik-pelik ajaran dah. Jadi tidak ada yang jabatan agama Majlis Fatwa Majlis Agama Islam tak ada, tapi tak ada kuasa yang kuat. Tak seperti di Malaysia ni. Walau kita nampak berpecah belah negeri ni, Kelantan suku, Terengganu suku, tapi ada kuasa bila sekat penceramah pelik-pelik ni. Berbanding Indonesia, agama di tempat kita lebih terjaga lah. Murtad pak dia tu mudah sangat, tempat kita ni terjaga. Walaupun dia justru tolak dah. Kira orang Cina ke India ke apa di Indonesia tak boleh buka sekolah Cina, tak boleh buka apa untuk kesatuan lah kononnya, tapi kesatuan pun timbul juga. Dia lemah kat lain pula, dia ada pro and kontra lah. Tempat kita ni justru ni terima lepas tu mula merdeka tu. Terima boleh buat sekolah Cina lah, sekolah apa lah, ndak geger buat kempen politik dah. Ngarut itu pasal benda tu dia ada lagi payahlah nah. Payahlah. Kita zaman dulu dia terima gitu dah di Indonesia ni, ya sekat bawah dah. Orang Cina India kena jadi orang Indonesia, tak boleh jadi orang Cina India. Dia tak boleh belajar bahasa Cina. Jadi orang Cina di Indonesia tak boleh cakap Cina dah. Sebab gitu. Tapi lemah juga. Agama ni kita tengok Allah beratlah ajar sesat je tak boleh kawal dah. Tak boleh kawal sehingga bebas. Kita tengok tu buku Syiah tersebar dengan banyak juga. Inilah kitab Syiah dah. Ustaz Muhammad Sulaiman Marzuki ni penulis Syiah dah. Karya beliau Kebenaran yang Terpendam ni menyatakan berapa noktah penting berkaitan Abu Sufyan radhiyallahu diringkaskan sebagaimana berikut. Rujuk dikekalkan struktur ayat dengan sedikit perubahan ejaan dan penerangan dalam bentuk kurungan dah. Jadi ada berubah sikit-sikit lah nak supaya bahasa Malaysia lah. Pertama, kenapa Ali radhiyallahu menolak tawaran Abu Sufyan radhiyallahu untuk memberikan bai'ah kepadanya? Sebab apa? Ali tolak Abu Sufyan. Untuk bai'ah dah. Pertama dah, 3 hari sudah jenazah Nabi Muhammad SAW dikebumikan baru meninggal, rumahnya dikepung oleh kelompok Abu Bakar.
dan diancam akan dibakar. Biarpun puteri dan cucu Nabi Muhammad SAW berada dalam rumah tersebut. Ni cerita Syiah lah, ngarut dia. Dalam kopung lah dia. Rumah apa? Rumah Abu Sufyan ke rumah Ali. Rumah Ali kali tak? Nak kepung lah, nak bakar lah, nak bunuh. Gitulah. Okey, yang kedua. 3 hari sudah jenazah Nabi Muhammad SAW dikebumikan, beliau membantah Abu Bakar dan mengatakan bahawa beliau lebih berhak menjawab jawatan khalifah berbanding Abu Bakar, dan menggunakan argumentasi atau hujah yang dipakai oleh Abu Bakar sendiri. Dia tu Syekh Quraisy lah. Abu Bakar tu Quraisy memimpin. Jadi dia pun Quraisy juga. Ali lah. Yang ketiga, beliau bersama keluarganya baru saja menguburkan jenazah Nabi Muhammad SAW. Sementara lawan-lawannya masih sibuk menghimpun kekuatan dalam menghadapinya. Jadi Ali, Abah apa ni sibuk jaga tanah Nabi nak pengurusan jenazah. Abu Bakar gapo, Umar gapo, dia sibuk politik kata tak jaga ke nak jasad Nabi lah. Tu kata-kata Syiah lah, nak buruk sahabat. Okey, kedua. Lalu Abu Sufyan pemimpin Bani Umayyah datang menawarkan bai'ahnya. Abu Sufyan ni mari. Dia pemimpin Bani Umayyah dah. Seolah naik lah. Nak pecah. Perkauman nak suruh pecah ni. Orang politik ni dah. Dalam buku tak Syiah orang politik ni dah. Padahal baik belakang dah. Abu Bakar, Umar baik belakang. Lalu ni suruh nampak Abu Sufyan ni kumpulan tu Bani Umayyah. Hak ni kumpulan liberal. Hak ni sajalah nak balas dah. Saja nak pecah ni. Tuduh harga dah. Melebel-lebel dah. Tadi dia label Abu Sufyan ni pemimpin Bani Umayyah. Datang menawarkan bai'ahnya. Nama Imam Ali sedar. Syiah guna ayat tu lah. Imam Ali sedar dan mengetahui bahawa Abu Sufyan meskipun ia sudah Muslim, namun ia hanya menganggap bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin Arab saja. Dan tidak lebih dari itu. Dia kata munafik lah. Abu Sufyan. Hal ini terbukti sudah membaca kalimah syahadat. Ia berkata kepada Abbas, demi Allah, wahai ayah Fadl, anak saudaramu sekarang sudah menjadi raja. Ayah Fadl ni, Fadl bin Abbas ni dah. Abbas tu pok daga dia pok daga Nabi lah. Fadl ni sepupu Nabi lah. Jadi anak saudaramu sekarang ni, ia kata ke ayah Fadl tu lah, ayah Abbas lah, sudah menjadi raja dah. Abbas menjawab, ya Abu Sufyan, ini kerasulan. Bukan raja, dia rasul ni. Padahal ia sudah hampir 20 tahun memerangi Nabi Muhammad SAW dan mengetahui betul tentang tuntutan beliau. Nabi tak sejadi raja lah. Ia juga tidak peduli sama ada Imam Ali itu kafir atau Muslim. Yang penting baginya sebagai pemimpin Bani Umayyah, dia merasa terhina dipimpin oleh orang asing. Dia anggap macam Nabi tu orang asing lah. Ali tu keturunan Nabi asing. Jadi mai cerita ni mai tipu lah apa assumption is kita cerita assumption ni. Orang tak kata, kita kata dia. Orang ni tak kata macam dia nak orang tak sokong dia kata orang ni sokong Cina dah. Gitulah. Padahal tak ada kaitan dah, gitulah. Orang ni tuduh orang ni tak sokong adik dia, maka ni orang ni ahlul bidah. Dia penyokong Asy'ariyah, penyokong Sufi, penyokong Salafi, Wahabi dan macam-macam lah. Dia melabel-label mudah. Ini perangai macam ni kot dah. Syiah ni. Buat cerita-cerita untuk pecah belah. Okey, poin ketiga dah. Sudah menceritakan tentang peranan Al-Abbas radhiyallahu dalam membawa ke Abu Sufyan radhiyallahu berjumpa dengan Rasulullah SAW ketika peristiwa Fathul Makkah. Dah cerita ni. Abbas bawa Abu Sufyan jumpa Nabi dah. Sebelum pembukaan Makkah lagi dah. Dan ketika Abbas radhiyallahu membentak Umar radhiyallahu kerana keinginannya membunuh Abu Sufyan radhiyallahu. Jadi Abu Sufyan ni, Abbas kata, itulah sekak Umar dah. Jangan bunuh Abu Sufyan ni. Dalam nada perkauman yang tebal lah. Polis ini menyatakan, tindakan Abbas dan kata-katanya kepada Umar ini menunjukkan betapa besar fanatik kesekuannya bangsa Arab. Jadi, asabiah kuat lah. Perkauman kuat, asabiah kuat ni. Bukan asabiah tu saja, bukan Melayu saja kita kata Kelantan. Bukan Kelantan saja dah. Orang macam orang Tanah Merah. Bal gitulah. Benda kau kecil-kecil dia kumpul kecil pun semakin kuat asabiah ni. Sekono cerita gitulah, ada cerita-cerita ni. Jadi dia kata ni, penulis ni kata, tindakan Abbas dan kata-katanya kepada Umar ini menunjukkan betapa besar fanatik kesekuannya bangsa Arab. Namun Abbas tidak menyedari bahawa pembelaannya terhadap Abu Sufyan ini akan membuat tragedi di kemudian hari. Jadi Abbas ni bela Abu Sufyan macam nyakit kata dah. Abu Sufyan ni akan beluk lah, akan khianat gitulah dah.
Di mana keturunan dua tokoh ini menurunkan dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah. Lepas tu jadi Abu Sufyan naik politik kerajaan Islam. Dan keturunan mereka berdua ini memburu keturunan Imam Ali alaihissalam pula dah. Dia katanya keturunan Bani Umayyah Abbasiyah ni khianat pula dah pada Imam Ali. Bahkan keturunan Abbas lebih kejam dari keturunan Abu Sufyan, keturunan Umayyah. Dia kata gitulah dah. Sebenarnya tak ada kaitan dengan keturunan. Politik, sebab politik sebabnya memang pemberontakan dah. Syiah ni memberontak lawan kerajaan itu, jadi payahlah dah. Dah lawan hak berkuasa kak. Hak lebih berkuasa dia akan henjar lah. Gitu lah nak bukan ada siapa-siapa merintah pun tak. Okay, keempat, Abu Sufyan membai'ah Abu Bakar pula. Abu Sufyan membai'ah Abu Bakar pula. Dan demi untuk menenangkannya, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar tidak menagih sedekah zakat yang dikumpulkannya. Umar kata jangan ambil zakat lah yang dikumpulkan tu, jangan ambil. Dikatakan Abu Bakar untuk menenangkan Abu Sufyan kali dah maksudnya gitu. Rujuk perkataan zakat memang dinyatakan teks sebenar lah. Ada zakat lah. Okay, kemudian Umar mengangkat Yazid anak Abu Sufyan menjadi Gubernur di Syam. Umar ni angkat Yazid. Yazid ni anak Abu Sufyan, abang kepada Muawiyah lagi tak. Kemudian Umar mengangkat Muawiyah anak Abu Sufyan. Mungkin lepas tu Yazid ni enggak, soalnya tak ingat cerita ni. Lepas tu Umar angkatlah Muawiyah anak Abu Sufyan yang lain untuk menggantikan abangnya dan membentuk satu dinasti Bani Umayyah yang sangat kejam. Umayyah yang kata kejam lah. Syiah ni kata kejam. Jadi orang saya ni Muawiyah ni dah. Rakyat dia saya sebab dia ni pemimpin yang hebat lah. Dia turun jumpa rakyat gapo dah. Dia hebat lah, politiknya hebat dah. Menyebabkan rakyat ni sangat sayang kepada negara Syam tu, sayang kepada Muawiyah ni. Anak kepada Abu Sufyan ni. Muawiyah ni adik kepada Yazid ni, gitu ni. Anak Muawiyah pula ada pula anak dia nama Yazid ni. Serupa nama Pak Daga dia Yazid ni. Serupa nama adik-beradik abang kepada Muawiyah ni nama Yazid. Ada pula anak dia. Jadi kemudian Umar mengangkat Muawiyah anak Abu Sufyan lain untuk menggantikan abangnya dan membentuk satu dinasti Bani Umayyah. Jadi Muawiyah tu jadi ganti abang dia lah. Tindakan Umar ini membuat Abu Sufyan menghentikan protesnya. Jadi Abu Sufyan tidak bakit lah. Moga anak dia boleh jadi menteri besar kau gitulah dah. Dah macam cerita Hadil ni. Tak bagi jadi ketua menteri besar gitulah. Contohnya dah. Kelima, jelaslah bahawa iman cerita, orang buat cerita benda ni anggapan lah. Khoya-khoya dah. Kelima, jelaslah bahawa Imam Ali menolak tawaran kerana ia mengetahui bahawa hal itu didasarkan pada fanatik kesukuan semata-mata asabiyah dah. Yang ingin dibanteras dan dikuburkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dirinya. Berdasarkan riwayat pertama dan tak kuat ni tak kira. Syiah pun hura-hura lah. Tambah nak suruh panah naik kita kata dah. Supaya semakin kuat sentimen asabiyah ni. Daripada tulisan beliau ini disimpulkan 3 perkara yang berkaitan dengan Abu Sufyan radhiyallahu. Pertama, Ali radhiyallahu menolak tawaran Abu Sufyan radhiyallahu disebabkan tawaran itu hanya bersifat perkauman saja. Tu kata ni lah hura awak fikir secara sendiri lah. Ngoyak-ngoyak dah. Yang kedua, Abu Sufyan radhiyallahu bukanlah muslim yang baik. Beliau bersikap talang muka lah, munafik dia. Pada asalnya beliau ingin memberikan sokongan kepada Ali radhiyallahu, namun beliau kemudiannya menarik balik sokongan demi kepentingan keluarganya. Gitulah dah. Macam pengkhianat apa? Langkah syaratan apa begitu dah. Okay, yang ketiga, Yazid radhiyallahu dan adiknya Muawiyah radhiyallahu adalah orang yang kejam. Dia buat cerita gitulah. Syiah ni ambil riwayat sirah. Cerita Yazid dan Muawiyah ni kejam dah. Okey, hadis-hadis yang menceritakan kelebihan Abu Sufyan. Terdapat banyak percubaan untuk memburuk-burukkan Abu Sufyan radhiyallahu dan keluarga beliau. Kemungkinan faktor yang paling besar ialah kebencian melampau Syiah terhadap Muawiyah radhiyallahu yang dianggap oleh mereka sebagai dalang utama kepada kejatuhan khilafah pada masa kepimpinan Ali radhiyallahu. Ia nyabik ke Muawiyah lah. Masa Muawiyah itu asyik bai'ah kepada Ali selagi tidak ditangkap pembunuh-pembunuh Uthman radhiyallahu dah. Jadi menyebabkan benda tu dia tuduh menjatuhkan Khalifah Ali ni Muawiyah. Tapi sebenarnya Ali kena bunuh dah. Bukan Muawiyah bunuh, Khawarij bunuh dah. Okey, lepas tu Hasan tu terima semata jadi khalifah. Muawiyah tak mengaku jadi khalifah masa tu dah, cuma dia tak usah letak jawatan dah. Macam lawan sikit dah, tak usah letak jawatan. Dia tak taat dah.
Dia tidak iktiraf selagi pembunuh Uthman tidak ditangkap. Jadi Hasan tu bui ke Muawiyah ni dah. Hasan radhiyallahu tu cucu Nabi, anak Ali radhiyallahu ni, yang terima sebagai khalifah semata tak lama tu, lepas tu disuruh kepada Muawiyah. Tu ceritanya. Bukan peristiwa tahkim berebut khalifah ke apa, tak ada dah. Berikut ialah beberapa contoh kes yang dipalikkan kepada keluarga Muawiyah radhiyallahu. Jadi nak buruk cerita-cerita sejarah ni banyak cerita memburukkan Muawiyah. Pertama, cerita Hindu dituduh melapah hati Hamzah radhiyallahu. Sedangkan cerita yang sahih dalam Bukhari tu tak ada pun cara ke hati lepah lembing tu. Wahsy lembing tu, dia pun pakai tinggal lah. Dah pakai tidak caga lah. Cerita hak ni pula Wahsy dia ambil bui ke Hindu lah, tunjuk mana lah, dan macam-macam cerita tambah. Rekod-rekod cerita dah. Yang kedua, cerita Muawiyah memberontak apabila Ali radhiyallahu dilantik menjadi khalifah ni. Cerita ni suhu lah. Perang Siffin, perang Jamal, tidak perang Siffin. Okey, lepas yang ketiga, penipuan kumpulan Muawiyah radhiyallahu iaitu Amr bin As radhiyallahu dalam peristiwa tahkim. Ni cerita karut juga ni, peristiwa tahkim ni. Jadi khalifah ke apa kaitan dengan khalifahnya. Dan bukan dah. Tak ada masa tu bukan Muawiyah jadi khalifah. Muawiyah jadi khalifah ni selepas Hasan cucu anak kepada Ali radhiyallahu, cucu Nabi tu serah kepada Muawiyah. Tu ceritanya bukan masa peristiwa tahkim. Jadi ni karut cerita peristiwa tahkim ni. Yang keempat, kumpulan Muawiyah radhiyallahu membunuh Ammar bin Yasir radhiyallahu. Itu dah gitulah. Sedangkan yang bunuh tu bukanlah kumpulan Muawiyah, tapi puak-puak yang berada tengah-tengah tu, golongan yang pembunuh Uthman sebenarnya. Yang kelimanya, Muawiyah radhiyallahu merasuah seorang isteri Hasan bin Ali untuk meracuni beliau. Dia kata isteri Hasan bin Ali kena racun oleh Muawiyah, kata dia. Ngarutlah sedangkan Hasan bagi jawab seruh kepada Muawiyah dah. Namun ulama ahli sunnah wal jamaah memberikan pengiktirafan yang tinggi kepada Abu Sufyan radhiyallahu. Berikut ialah hadis yang menceritakan kelebihan beliau. Jadi Abu Sufyan ni Nabi puji dia. Ada hadis yang sahih dah. Ibn Abbas radhiyallahu berkatanya, orang Islam tidak melihat dan duduk bersama dengan Abu Sufyan radhiyallahu, lalu beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang tak duduk dekat Abu Sufyan, macam botok lah, segar lah, tak sedap. Pasal dia musuh lama orang Islam dah. Lepas tu lalu beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan berkata kepada Nabi, wahai Nabi Allah, ada 3 permintaan daripada saya. Nabi Muhammad SAW menjawab, ya. Abu Sufyan berkata, saya memiliki anak perempuan yang terbaik dan tercantik, itu Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Saya ingin kahwinkan dengan tu ya, yang pernikah dengan Nabi lah. Itu riwayat gitu dah. Pernyataan ini telah menimbulkan banyak perbahasan di kalangan ulama sehingga menjadi polemik yang besar lah. Ini kerana Nabi SAW berkahwin dengan Ummu Habibah radhiyallahu terjauh lebih awal lagi, iaitu sebelum Abu Sufyan radhiyallahu memeluk Islam ni. Sebab Ummu Habibah ni daripada nikah dia daripada Habsyah dah. Hijrah ke Habsyah mari situ. Jadi nikah tu sebelum sebelum jauh sebelum ayah dia masuk Islam dah. Macam mana ayah nak nikah dia semula dah. Lebih awal lagi itu sebelum Abu Sufyan memeluk Islam. Beberapa ulama seperti Ibn Hazm menganggap hadis ini bermasalah. Bukan Ibn Hazm saja dah. Bahkan Imam Nawawi sendiri pun dah kritik ni. Syarah dalam Sahih Muslim, di Syarah Sahih Muslim ada kritik juga. Dia kata tak pakai ni pelik hadis ni. Sanad je sahih tapi matan dia penyakit. Ni kena guna usul dirayah ni. Guna kaedah prinsip kritik matan hadis . Nabi Muhammad SAW menjawab, ya Abu Sufyan radhiyallahu berkata lagi, saya ingin menjadikan Muawiyah radhiyallahu sebagai penulis wahyu bagi Tuhan. Jadi dia minta Nabi jadikan Muawiyah sebagai penulis wahyu, tulis Quran. Nabi SAW menjawab, ya Abu Sufyan radhiyallahu berkata lagi, jadikan saya pemimpin untuk memerangi orang kafir sebagaimana saya memerangi orang Islam dahulunya. Nabi SAW menjawab, ya. Jadi dia jadi ketua untuk orang kafir. Abu Zumail berkata, sekiranya beliau tidak membuat permintaan, pasti Nabi Muhammad SAW tidak akan memberikannya. Ini kerana baginda SAW apabila diminta sesuatu akan berkata ya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Fadailus Sahabat, min Fadail Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu, nombor 2501 dah. Kita tidak nafikan hadis ini tolak oleh sebagai ulama seperti Ibn Hazm Al-Andalusi yang meragukan fakta Abu Sufyan radhiyallahu mengahwinkan anak beliau dengan Rasulullah SAW. Sedangkan jelasnya Rasulullah SAW sudah berkahwin dengan anaknya Ramlah atau Ummu Habibah. Nama Ummu Habibah ni Ramlah nama sebenarnya. Sebelum beliau memeluk Islam, lagilah sebelum ayah dia tu Abu Sufyan memeluk Islam, itu pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijrah.
Atau awal lagi lah benar. Ibn Hazm bukan sekadar mengatakan hadis ini sebagai palsu, bahkan mengatakan Ikrimah bin Ammar sebagai seorang yang bermasalah. Ia kritik perawi lagi dah. Al-Qadi Musa bin Iyad al-Maliki pula sekadar mengatakan permintaan Abu Sufyan radhiyallahu untuk mengahwinkan putrinya dengan Rasulullah SAW sebagai sangat ganjil, gharib jiddan, pelik lah. Antara ulama yang turut memberikan kritikan terhadap hadis ini ialah Maulana Asri Yusuf dengan mengemukakan beberapa hujah. Dia bukan sekadar menyentuh soal perkahwinan antara anak beliau dengan Rasulullah SAW. Jadi banyak lagi kritik Maulana Asri lah. Konsep dirayah ni, usul dirayah ni banyak lagi. Maulana Asri kritik dari segini untuk kritik hadis ni. Okay, berikut ialah keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim. Syekh Abu Ma'mar bin Salah radhiyallahu mengkritik Ibn Hazm dan sangat bersungguh-sungguh dalam menolak pandangan beliau. Jadi Ibn Salah ni dia telajuk telajuk jaga pertahankan Sahih Muslim lah. Kata Ibn Salah, kata-kata beliau adalah daripada kelancangan beliau. Beliau sesungguhnya selalu menyerang dalam mencari kesalahan-kesalahan ulama. Dan tidak menjaga percakapan. Ibn Hazm ni mulut lepah. Mulut lepah dia. Tak ada lah terkenal lah Ibn Hazm ni. Dia kata-kata berat lalu dah. Tak kira siapa dah. Terasa hatilah baca kitab dia dah. Ibn Salah berkata lagi, dan kami tidak mengetahui siapa pun kalangan ulama hadis yang menisbahkan Ikrimah bin Ammar sebagai pemalsu hadis. Tak ada orang lain kata Ikrimah bin Ammar pemalsu hadis. Ibn Hazm dia kata. Beliau diiktiraf oleh Waqi' Yahya bin Ma'in dan selain mereka berdua. Dan beliau mustajab doa pula dia. Ibn Salah meneruskan kata-kata beliau. Tuduhan Ibn Hazm mengatakan hadis ini ada keraguan daripada permintaan Abu Sufyan radhiyallahu untuk mengahwinkan putrinya. Boleh jadi bila bermaksud ingin perbaharui akad nikah untuk menenangkan hatinya. Ni apa? Ibn Salah ta'wil lah. Ibn Salah ni tak guru kepada Imam Nawawi dah. Dia itulah dia ta'wil dah. Bukan maksud nak kahwin. Sebab kahwin dah. Sebabnya memperbaharui akad nikah untuk menenangkan hatinya. Kerana beliau melihat kewibawaan dan nasabnya berkurang kerana sebelum ini puteri beliau dikahwini tanpa keredaan beliau dah. Dia kata gitulah. Atau mungkin beliau berpandangan beliau seorang bapa memeluk Islam, akad nikah juga perlu diperbaharukan semula. Ini takwil Ibn Salah. Ibn Hazm tidak nampak jelas dengan kenyataan ini yang menunjukkan kedudukan Abu Sufyan radhiyallahu yang tinggi daripada sudut ketinggian ilmu dan lamanya bersahabat dengan Rasulullah SAW. Jadi Ibn Hazm tak nampak kelebihan Abu Sufyan sini. Dia kritik hadis tu ya. Ini merupakan pandangan Abu Ammar radhiyallahu. Namun dalam hadis ini tidak dinyatakan Nabi Muhammad SAW memperbaharui akad nikahnya dah. Dan tidak juga dinyatakan Abu Sufyan ingin perbaharui akad nikahnya. Tak sebut dah. Imam Nawawi kata dah. Kemungkinan Nabi Muhammad SAW ingin berkata, ya, keinginan bapa sudah tercapai meskipun bukan dalam bentuk akad yang sebenarnya. Gitulah. Kalau nak kata ya pun tak. Saya baca macam ada kritik dia. Imam Nawawi tidak terima bulat-bulat lah. Ibn Salah tak guru dia kata dia. Okay, Safi Rahman Barakfuri dalam Minnah al-Mun'im fi Syarah Sahih Muslim. Ni ada juga Safi Rahman Barakfuri ni ada juga Syarah Sahih Muslim ni. Minnah al-Mun'im ni. Memberikan penjelasan tentang kenyataan Abu Sufyan radhiyallahu yang ingin mengahwinkan putrinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan ini sangat-sangat muskil kerana Abu Sufyan radhiyallahu memeluk Islam ketika Fathul Makkah dalam bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Beliau berhijrah ke Madinah dalam beberapa ketika kemudiannya. Betulnya dia berhijrah termasuklah anaknya sebelum Fathul Makkah. Itu betul dah. Ada kata lepas Fathul Makkah. Memang dekat Fathul Makkah lah. Sempatlah dikira hijrah. Bila berhijrah ke Madinah dan berapa ketika kemudian, ada kata selepas Fathul Makkah. Kuatnya sebelum Fathul Makkah ni. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Ummu Habibah pada awal tahun ke-7 hijrah. Jadi Nabi kahwin dengan Ummu Habibah ni awal lagi 7 hijrah. Abu Sufyan masuk Islam 8 hijrah ni. Beliau menjadi isteri Nabi Muhammad SAW ketika Abu Sufyan radhiyallahu mendatangi Nabi Muhammad SAW ketika beliau Abu Sufyan radhiyallahu masih lagi kafir ni. Untuk memperbaharui perjanjian Hudaybiyah ketika dibatalkan oleh Bani Bakar dan Bani Quraisy. Itulah. Jadi Abu Sufyan jumpa tu dia sebagai pemimpin kafir. Jadi dia telah jadi tok wali kepada anak dia tu lah. Lebih kurang gitulah nak. Apabila beliau ingin duduk di atas hamparan Rasulullah SAW, anak beliau melihat hamparan tersebut. Dan melipat hamparan tersebut. Jadi anak dia Ummu Habibah tak bui. Abu Sufyan ayah dia duduk atas hamparan tersebut. Kisah ini turut dipertikai ke Maulana Asri Yusuf. Kisah ini pun tak kuat juga Maulana Asri Yusuf kata dah. Bagaimana beliau boleh mencadangkan perkahwinan puteri beliau dengan Rasulullah SAW sedangkan beliau sudah pun berkahwin dengan Rasulullah SAW? Macam mana dia nak cadang kahwin?
Yang benarnya ialah salah seorang perawi keliru tentang nama puteri Abu Sufyan radhiyallahu itu. Dan begitu juga keliru dengan jawapan Nabi SAW. Yang sebetulnya Abu Sufyan radhiyallahu mencadangkan nama puteri beliau yang lain untuk dikahwinkan dengan Rasulullah SAW. Dan baginda SAW tidak menerimanya kerana haram untuk berkahwin dengan adik-beradik serentak. Kata buku anak dia Ummu Habibah ni. Hak Yataba ni anak lain dah, anak lain dah. Bukit Ummu Habibah ni kata sini. Abu Sufyan radhiyallahu dimaafkan dalam bab ini kerana beliau tidak mengetahui tentang hukum syariat lagi. Sebagaimana puteri beliau Ummu Habibah turut tidak mengetahui tentang hukum tersebut meskipun beliau merupakan Ummul Mukminin dan isteri Rasulullah SAW. Kata gitulah. Terdapat ada sahih menunjukkan Ummu Habibah radhiyallahu pernah mencadangkan agar Rasulullah SAW berkahwin dengan saudara perempuan beliau sendiri. Itu ceritanya. Kata-kata dan komentar Abu Zumail juga tidak terima kerana Nabi Muhammad SAW tidak akan memberikan jawatan pada siapa yang memintanya. Sebagaimana kisah dua orang lelaki yang datang berjumpa dengan Abu Musa Asy'ari radhiyallahu. Tidakkah Nabi SAW mengabulkan permintaan Abu Sufyan radhiyallahu menunjukkan kejujuran dan keikhlasan beliau terhadap permintaan-permintaan tersebut. Asal-asal Nabi ni tak akan bagi dah. Orang minta jawatan Nabi tak bagi dah. Tu kaedah Nabi. Okey, dirujuk Safiyur Rahman Mubarakfuri Minah Al-Mun'im Ar-Riyad Darussalam Lil Nasr wa Tawzi' 1999 jilid 4 muka 145 ni. Itulah tu peribahasa yang disebut oleh Safiyur Rahman Mubarakfuri. Berdasarkan komentar Al-Mubarakfuri tersebut terdapat dua perkara yang perlu diberikan perhatian. Pertama, beliau mengkritik riwayat mengatakan Abu Sufyan radhiyallahu menawarkan Ummu Habibah untuk menjadi isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, yang sebetulnya ialah puteri beliau lain. Jadi dia kritik hadis tu, dia kata salah. Lafaz hadis tu salah, bukan Ummu Habibah ni. Yang kedua, beliau turut tidak bersetuju dengan kupasan atau rumusan dibuat oleh Abu Zumail atau nama sebenar beliau Simak bin Al-Walid. Jadi dia gabung dua hadis cerita ni. Ummu Habibah pernah tawar adik dia ni, adik-beradik perwai dia ni supaya nikah Nabi. Abu Sufyan pun tawar juga. Bukan Ummu Habibah salah sebut gitulah. Dia kata tidak tepat lafaz hadis ni. Okey, berikut ialah komentar Profesor Dr. Musa Shahin Lashin 2009. Ni profesor lain lah. Dr. Musa Shahin Lashin. Berdata bila boleh dilihat di Syamilah. Ni ulama bagus ni. Dalam Fathul Mun'im Syarah Sahih Muslim ni, komentar dia dah. Yang betulnya sungguhnya mempertahankan riwayat ini adalah dhaif dan jauh daripada fikiran. Sama ada apa dikatakan oleh Abu Amr Ibn Salah rahimahullah atau An-Nawawi rahimahullah. Menyatakan riwayat ini silap lebih ringan daripada mentakwilkannya. Jadi dia apa? Hak Syekh modelnya Profesor Dr. Musa Al-Lashin ni kata kona ni nak terima riwayat ni masalah dah. Hak terbaik, hak mudahnya tolak riwayat ni. Ada silap lah, salah lah dhaif riwayat ni. Menariknya terlebih dahulu Ibn Taymiyah turut melemparkan kritikan secara halus dan secara beradab terhadap riwayat terdapat dalam Sahih Muslim dan dalam Minhajus Sunnah. Dalam Minhajus Sunnah beliau mengatakan, jadi bukan Maulana Asri, bukan Ibn Hazm, bukan kritik dia. Apa iaitu Ibn Taymiyah lagi dah kritik dah. Ibn Taymiyah sebelum pada Ibn Salah, sebelum pada Imam Nawawi lagi dah. Jadi dalam kitab Minhajus Sunnah, beliau ni Ibn Taymiyah mengatakan imam-imam sudah mengkaji kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka bersetuju mentashihkan apa yang sudah ditashihkan oleh mereka berdua, kecuali di beberapa tempat, kira-kira 20 hadis. Dah. Jadi 20 hadis dari Sahih Bukhari Sahih Muslim ada ulama kritik dah. Kebanyakan dari Sahih Muslim lah yang dikritik dah. Ada hadis ini sudah dikritik oleh sekumpulan hufaz, bukan Loni. Sebelum Ibn Taymiyah lagi untuk guru hadis ni ada kritiknya. Ada hadis yang dikritik kebanyakannya terdapat dalam Sahih Muslim. Setengah ulama mempertahankan apa yang diriwayatkan oleh mereka berdua juga. Ada juga tak boleh betul sahih ni. Sebagian lain pula membenarkan pihak pengkritik ni. Ada kata tak betul ni, tak kuat hadis ni, dhaif. Yang betulnya dalam bab ini ialah adanya perincian. Tidak dapat diragui bahawa memang ada beberapa hadis yang dikritik seperti hadis Ummu Habibah. Tadilah hadis Ummu Habibah. Hadis Allah SWT menjadikan makhluk pada hari Sabtu. Hadis tentang solat gerhana matahari dengan 3 rokok dan banyak lagi dah. Hadis hak sebut 3 kali rokok tu ada dah. Tapi ulama kritik salah ni.
Ada juga tempat yang tidak layak dikritik. Itu apa yang ada dalam Bukhari. Kitab tersebut jauh sekali untuk dikritik. Kitab Bukhari ni payah nak kritik dah. Tidak ditemui lafaz yang layak untuk dikritik kecuali lafaz yang sudah diterangkan pengarangnya bahawa ia tidak tepat. Kadang-kadang ada dah Imam Bukhari ni hoyak dah. Dalam tajuk dia cerita dah ni. Nak pegang hadis ni. Tiada dalam kitab beliau perkara yang untuk dikritik kecuali beliau menjelaskannya lebih awal lah. Ataupun lepas tu ataupun lebih awal cerita dia. Dalam tajuk bab tu dah. Tapi Imam Muslim tak ada tajuk. Kenapa ada? Imam Bukhari ada tajuk. Tu dia buat tarjamatul bab dah. Sedangkan Sahih Muslim ni beri tajuk ni Imam Nawawi, beri tajuk dah hak sahihnya. Ada orang lain beri tajuk tapi hak paling terkenalnya Imam Nawawi dah. Dr. Su'ad As-Sa'idi mengupas hadis Muslim di atas dalam al-hadis al-waridah fil fadail sahabah. Dr. Su'ad As-Sa'idi kata, di antara perkara penting yang disampaikan oleh beliau ialah oleh Dr. Su'ad As-Sa'idi ni. Rujuk Su'ad bin Umar As-Sa'idi al-hadis al-waridah fi fadail sahabah tahqiq Hasan bin Shaddad dan Abdullah bin Amr al-Madinah al-Jamiah Islamiyah 1427 Hijrah. Jilid 8 muka surat 346 hingga 349. Dia kata apa dah? Dr. Su'ad As-Sa'idi kata dah. Pertama mengkritik Ikrimah. Beliau juga menegaskan bahawa hadis ini tidak diriwayatkan oleh Islam beliau. Jadi hadis ini bukan Ikrimah saja, orang lain pun riwayat dah. Tak boleh kata-kata Ikrimah berdusta. Yang kedua, terdapat 3 kemusykilan dalam hadis ini. Pertama, isu perkahwinan Rasulullah SAW dengan puteri Abu Sufyan radhiyallahu sebagai menjelaskan. Jadi kritik. Pada hidup kita nak bawa Abu Sufyan ni masuk Islam awal lagi. Sebelum Ummu Habibah siapa ke? Sebelum 7 Hijrah lagi. Sedangkan hak sahihnya masa Fatul Mekah sebelum sikit dah. Kedua, beliau tidak pernah menemui sebarang maklumat yang menunjukkan Abu Sufyan radhiyallahu memimpin sebarang peperangan dah. Tak pernah. Jadi bukan ketua perang kira Abu Sufyan walaupun dia ketua Quraisy. Yang ketiga, bukankah Nabi Muhammad SAW tidak akan memberikan jawatan kepada siapa yang minta-minta. Jadi orang kritik biasanya Nabi ni siapa minta tak akan beri dah. Tu hak sebenarnya. Takkanlah Abu Sufyan minta bagi dah. Jadi orang kritik dari segi kemusykilan hadis tu dah. Yang seterusnya dah, kesimpulan dibuat oleh beliau ialah terdapat nakarah maklumat yang dipertikaikan dalam hadis ni dah. Ada benda yang orang engkar lah. Al-Daraqutni juga tidak mengikut Muslim dalam bab ini. Al-Fatani dalam At-Tazkirah. Daraqutni tu tak kuat melemahkan hadis ni lah. Al-Fatani dalam At-Tazkirah menyatakan. Fatani apa dia? Beliau ialah Muhammad Tahir bin Ali As-Siddiqi Al-Fatani 986 Hijrah. Fatani ni pak kita ke Alik Sian ni ke tidak tahulah dah. Dalam tazkirahnya menyatakan tiada satu pun hadis yang marfu' yang sahih yang berkenaan Muawiyah radhiyallahu. Yang paling sahih ialah apa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahawa Muawiyah radhiyallahu merupakan penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak sebetulnya Muawiyah dijadikan penulis wahyu lah, dia pandai baca nama dia, orang cerdik pandai Muawiyah ni. Maulana Asri Yusuf yang bersetuju dengan keterangan Maulana Habibur Rahman memberikan kritikan yang agak panjang terhadap periwayatan Sahih Muslim ini, antaranya diringkaskan. Jadi kalau di India ni hak paling terkenal hak kritik riwayat-riwayat ni kuat ni Maulana Habibur Rahman. Banyaklah kajian ilmiah dia. Tak saya terima pendapat dia pun kena baca. Pasal ada nilai ilmiah dia. Pasal Ummu Aisyah pun dia bicara dah. Walaupun orang ramai ulama tak setuju tak apalah dah. Tapi tentang apa? Nisfu Sya'ban pun dia bicara dah. Hebat tulisan dia dah. Kritikal dia beri berapa ribu muka surat. Hebatlah kajian dia dah. Jadi kita nak baca sebagai ulama ustaz ni kena baca dah. Kalau ni Maulana Asri ni banyaklah terpengaruh juga dengan Maulana Habibur Rahman yang memberikan kritikan yang agak panjang terhadap periwayatan Sahih Muslim. Antaranya diringkaskan berikutlah. Rujuk Muhammad Asri Yusuf, penterjemahan dan ulasan ringkas Sahih Bukhari, Kitab Al-Wahyi, jilid 6 muka 111 hingga 116. Jadi terjemahan hak saya baca itu lah dah. Okey, pertama dah. Nabi Muhammad SAW tidak akan memberikan jawatan kepada orang yang meminta-minta. Itu poin pertama. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ini hanya disampaikan oleh seorang muridnya iaitu Abu Zumail. Kemudian yang meriwayatkan daripada beliau ialah hanya Ikrimah saja. Dan akhirnya hanya seorang sahaja yang meriwayatkan daripada Ikrimah iaitu Nadar bin Muhammad Al-Yamami. Ketiga-tiga mereka adalah penduduk Yamamah belaka dah. Maulana Asri menimbulkan persoalan mengapa hanya penduduk Yamamah?
yang mengetahui hadis ini, dan keduanya mengapa hanya Abu Zumail yang meriwayatkannya dalam sekian banyak murid Ibn Abbas. Gitu ya. Yang ketiga, noktah yang paling besar diperjuangkan oleh Maulana Asri ialah hadis ini semacam merendahkan kedudukan Abu Sufyan radhiyallahu, sehingga beliau terpaksa meminta-minta pula daripada Nabi Muhammad SAW. Bukanlah hadis ini memuliakan Abu Sufyan, bahkan hadis ini sebenarnya merendahkan Abu Sufyan. Maulana Asri menutup perbincangan dengan membuat kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dapatlah dikatakan bahawa motif sebenar di sebalik cerita ini adalah untuk merendah-rendahkan martabat keluarga Abu Sufyan radhiyallahu sebenarnya, terutamanya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu, kerana perlantikan beliau sebagai penulis wahyu hanyalah semata-mata atas permintaan bapaknya sahaja yang tidak mahu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah atas kemahiran dia, tapi atas permintaan bapak dia. Bukan hebat ni. Kroni dah. Ummu Habibah juga dikahwini Nabi SAW semata-mata atas permintaan bapaknya Abu Sufyan radhiyallahu, bukanlah atas Nabi nak nikah ataupun atas sebab lain nak jaga Ummu Habibah, tapi kerana permintaan Abu Sufyan. Jika Abu Sufyan radhiyallahu tidak meminta dengan bersungguh-sungguh seperti tersebut dalam hadis Sahih Muslim tersebut yang di atas tu, tentulah Ummu Habibah tidak menjadi isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tersebut jika diterima juga, nescaya tidak terselarailah seorang pun daripada keluarga Abu Sufyan radhiyallahu sebagai golongan muhajirin yang ditempatkan di satu martabat teristimewa dalam Islam. Kalau kita pakai hadis tu, tak nampak hebatlah. Sebenarnya atas permintaan sahaja dah. Bukanlah kerana hebatnya Abu Sufyan dan keturunan dia tu, keluarga Abu Sufyan tu hebat. Bukanlah Muawiyah ni hebat ke apa dah. Tapi hebatnya, tak hebatlah semata-mata kerana permintaan Abu Sufyan kepada Nabi dia. Padahal jika diandaikan mereka memeluk Islam selepas pembukaan Mekah sekalipun, kuatnya sebelum Mekah, termasuklah Muawiyah, sebab ia sempat berhijrah. Lepas Fathul Mekah, Nabi tak bagi hijrah. Jadi sebelum pembukaan Mekah ni masuk Islam ni, Muawiyah ke apa dia, mereka adalah muhajirin juga, walaupun lewat dah. Bukankah mereka tetap mempunyai keistimewaan di sisi Allah SWT berdasarkan jaminan yang diberikan oleh Allah SWT dalam ayat berikutnya, surah Al-Hadid ayat 10. Jadi tetap ada kelebihan. Jadi kalau kita kata lepas buka Mekah dia boleh pergi juga pun, tetap je muhajirin lah. Tapi kuatnya belum sebelum Fathul Mekah lah dia masuk Islam. Mereka hanya mengkaji dengan penuh ketulusan dan ingin memurnikan hadis Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan kajian mereka tidak berlandas ke hawa nafsu sama sekali. Jadi bukan penolak hadis. Jangan tuduh Maulana Asri ke Maulana Habibur Rahman ni. Tak salah saya sepupu pada Maulana Zakaria Ilyas ni. Wallahualam lah. Maulana Zakaria Ilyas tu pernah jamuh pada Maulana Asri tu, doa gosok ke apa dah. Pengarang kitab Fadhailul Amal dah, pengarang kitab Aujazul Masalik Syarah Muwatta Imam Malik dah. Jadi Habibur Rahman ni dan Maulana Asri ke apa bukan kerana hawa nafsu dah. Sekiranya mereka benar, mereka akan mendapatkan dua pahala, dan sekiranya tersilap, usaha dan ijtihad mereka akan membolehkan mereka mendapatkan satu pahala. Syukur-syukurnya kita tengok perbahasan ulama. Kita nak terima pendapat ulama mana tu tak apa. Jangan kita ni jumuk ataupun kita ni semata-mata belajar dengan satu ulama saja sehingga kita tak pernah dengar pendapat ulama lain. Kita berasa terkejut, terkanyak dan dengar pendapat orang lain, itu beratlah. Kritik Sahih Muslim ni terkanyak setengah-setengah orang dah. Seterusnya Az-Zahabi memberikan maklumat yang sangat-sangat berharga berkaitan kehidupan Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu. Berikut ini ialah terjemahan daripada kitab Asyar A'lani Wala'lah karya beliau. Abu Sufyan terlibat dalam perang Taif. Perang Taif ni lawan kafir dia dah. Mata beliau tercabut dalam peperangan tersebut. Cabut nama mata Abu Sufyan. Kemudian setelah mata beliau tercabut lagi dalam perang Yarmuk. Perang Yarmuk ni di Jordan lah. Ketika itu beliau adalah seorang Muslim yang baik keimanannya dan beliau sangat bersungguh-sungguh dalam jihad. Beliau pernah berjuang di bawah anak beliau Yazid. Bawah panglima perang ni Yazid, anak dia dah. Beliau melangkah, wahai semua kemenangan Allah sudah hampir. Beliau berdiri di hadapan kumpulan tentera yang besar. Saya berkata, Allah, sungguhnya kamu semua adalah tentera Allah dan pemimpin Arab. Mereka pula adalah penolong syirik dan pemimpin Rum. Ya Allah, sungguhnya ini merupakan hari daripada hari-hari engkau. Ya Allah, turunlah bantuan daripada engkau. Bersemangat je dah Abu Sufyan. Az-Zahabi menambah lagi, sekiranya benar ucapan itu keluar daripada mulut beliau, sesungguhnya beliau memang memiliki keimanan yang baik. Tidak ragu-ragu lagi perbualan antara beliau dengan Hiraqla. Dan penulis Nabi Muhammad SAW menunjukkan keimanan beliau. Dan kepada Allah SWT lah segala pujian.
Umurnya 10 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau hidup selepas pemberian Nabi SAW selama 20 tahun. Jadi Nabi wafat 63 tahun. Dia umur 73 dah. Tambah 20 tahun lagi, 93 tahun dia baru meninggal. Umar tahu sangat menghormati beliau kerana beliau adalah antara tokoh besar Bani Muawiyah. Jadi Debe Umar Al-Khattab tu hebat. Umar Al-Khattab tapi hormat kepada Abu Sufyan ni. Dia orang ini yang dihormatilah. Rujuk Az-Zahabi Sirah A'lan Balad jilid 3 muka surat 409 hingga 410. Terakhir beliau menanggalkan segala budaya jahiliah sudah memeluk Islam. Al-Raghib As-Sarjani dalam tulisan beliau yang bertajuk Abu Sufyan bin Harb mengatakan apabila beliau menghampiri kematian, beliau berkata, jangan menangisi perbagai saya. Sesungguhnya saya tidak pernah melakukan kesilapan sudah memeluk Islam. Tak menangislah. Dia kata kita buat salah masuk Islam. Masuk Islam dah jahat. Islamstory.com lah. Okay, kesimpulannya, kisah yang cuba memburukkan Abu Sufyan adalah kisah rekaan semata-mata dah. Riwayat. Soko Ali ke memberontak Ali ke khianat ke gapo semua tu rekaan semata-mata. Musuh Islam cuba menanamkan keraguan dalam diri umat Islam terhadap kredibiliti beliau. Malah kelompok Rafidah, Syiah Rafidah ni berpandangan beliau merupakan orang talam dua muka lah, munafik sekali sokong ni sekali lagi yang melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan kepribadian semata-mata dia. Tu kena baca molek dah. Riwayat-riwayat ni walaupun tok guru ustaz cerita apa kita kena tapih molek dah. Yang kedua, Abu Sufyan radhiyallahu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah SAW. Putrinya Ramlah, ini Ummu Habibah lah, menjadi isteri Nabi Muhammad SAW. Anak beliau Yazid radhiyallahu dan Muawiyah radhiyallahu menjadi pejuang Islam yang sangat gigih. Jadi hebat kepimpinan Yazid dan Muawiyah ni, ada sifat kepimpinan yang diwarisi daripada bapaknya dah. Oleh sebab itu orang Syam ni, Syria ni, Syam ni sayang sangat kepada Muawiyah ni. Dan isterinya Hindun turut menjadi muslimah yang bertakwa Allah Taala. Tak betul mama hati yang Hamzah gapo tak betul dia. Jadi dia baik. Jadi muslimah yang baik pula dah. Tu. Okay, info tambahan persoalan, benarkah Muawiyah radhiyallahu yang mengupah isteri Al-Hasan bin Ali untuk meracuni suaminya? Dikatakan juga Muawiyah radhiyallahu ingin mengahwinkan wanita itu dengan anaknya Yazid. Dah. Ni cerita ngarut dah. Cerita ngarut kata Muawiyah upah isteri Al-Hasan tu. Nak suruh racun Hasan cucu Nabi ni. Kerana apa? Muawiyah nak kahwin dengan wanita tersebut ni. Dan bukan nak kahwinkan wanita tersebut dengan anaknya Yazid. Itu cerita dah. Kejawapannya Ibn Taymiyah menyatakan kisah ini tidak sabit. Tak tahu mana cerita rekod juga dah. Tidak sabit. Rujuk Az-Zahabi Al-Muntaqa muka surat 277 ni. Apalagi Al-Hasan yang sudah menyerahkan kepimpinan khalifah kepada Muawiyah radhiyallahu, ni bukan berbuat apa. Hasan je bui. Nak beracun pada gapo nanti. Sebab Hasan lah jadi khalifah. Hasan menyerahkan kepimpinan khalifah kepada Muawiyah. Tak kat yang bunuh lagi dia. Jadi Hasan ni melihat kemampuan yang ada pada sahabat tersebutlah pada Muawiyah ni. Haji Hasan tengok Muawiyah ni hebat kepimpinannya. Dan sudah disepakati oleh sahabat-sahabat dan lain-lain bahawa layaklah Muawiyah ni jadi khalifah. Sekiranya kita meliti tulisan-tulisan ulama, kita mendapati Muawiyah radhiyallahu memberikan layanan yang paling istimewa kepada semua keluarga Nabi Muhammad SAW, khasnya Al-Hasan radhiyallahu dan Husain radhiyallahu. Sebenarnya hak bunuh Husain ke apa ni, Syiah yang jaga keluarga Hasan dan Husain ni Muawiyah. Bahkan adik-adik ke apa, Zainab ke dan adik-beradik Hasan Husain ni pergi ke Syam, dijaganya untuk selamat daripada terbunuh ni, pergi ke Syam yang menjaga betul-betul keluarga cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak Syiah lah yang membunuh keluarga cucu Nabi. Wallahu alam. Setakat itulah perbahasan kita tentang kisah pemberontakan Abu Sufyan ni tidak betul dah. Ada tu cerita-cerita tambah-tambah rekod-rekod. Kita nak kritik sanad dan kritik mata dua-dua. Kena dua-dua barulah kita tahu cerita ni tak betul dia. Wallahu alam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.